Okey, Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi untuk video hari ini. Kita tengok tajuk 9.5. Kalau sebelum ni kita tengok punca macam mana sungai ni boleh tercemar. Okey, hari ini kita tengok balik, kita tengok pula usaha yang boleh kita buat untuk melestarikan sungai. Okey, sama ada dengan cara untuk menghalang daripada dia tercemar atau kita nak bersihkan kembali sungai-sungai yang telah tercemar tu. Okey. Seperti yang kita dah baca dalam tajuk sebelum ni. Okey. Okey, 9.5 usaha yang boleh dilaksanakan untuk melestarikan sungai. Okey, iaitu apa maksud melestarikan sungai? Apa maksud perkataan lestari? Sini ada glosari tak? Tak ada. Okey, melestarikan sungai ialah memelihara sungai dan kawasan sekitarnya supaya kekal seperti sedia ada. Okey, kita biasa guna lestari ni kita kaitkan dengan alam sekitar. Lestari maksudnya bila kita buat satu-satu pembangunan atau apa-apa yang kita nak buatlah untuk kegiatan ekonomi manusia, kita kena ambil kira kepentingan alam sekitar. Kita tak nak kita buat satu pembangunan ekonomi dan benda tu memberi impak yang sangat negatif kepada alam sekitar. Kita nak dia, kita boleh buat apa yang kita nak dari segi ekonomi, tapi pada masa yang sama kita mahu alam sekitar itu tidak terjejas dengan pada skala yang teruklah. Okey, terdapat beberapa usaha yang boleh dilaksanakan untuk melestarikan sungai. Okey, contoh yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang. Okey, yang ni perlu dikuatkuasakan. Okey, kalau undang-undang paling utama ialah kita ada Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Okey, ini kena ingat. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 ni adalah akta yang utama yang kita gunakan untuk melindungi alam sekitar. Okey, contohnya kalau ada pihak yang mencemarkan sungai, okey, denda dan kompaun. Okey, so kalau sungai itu tercemar, dia pergi siasat, dan kalau terbukti satu-satu syarikat ni atau satu-satu pihak ini membuat pencemaran terhadap sungai atau apa-apa alam sekitar, okey, boleh dikenakan kompaun, okey, dan boleh disaman lah. Okey, kompaun tu ada saman lah. Okey. Okey, ini pula perangkap sampah. Okey, ini kalau sungai tu dah tercemar atau kita nak elakkan daripada sampah tu terus memasuki kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan yang belum lagi tercemar, okey, jadi kita boleh bina perangkap sampah. Perangkap sampah diletakkan di sungai, membolehkan sampah di dalam sungai dapat dikumpul secara teratur dan dibuang secara sistematik. Okay, contoh perangkap sampah ialah yang dipasang di Sungai Kelang, Selangor. Okay, kita ada banyak kaedah untuk memerangkap sampah yang ada dekat sungai ni. Okay, perangkap sampah ni antara kaedah yang popular lah. Okay, kaedah lain dia akan mungkin ada di setengah negara dia guna bot. Okay, so bot ni pergi kutip sampah secara besar-besaran, bukan ambil satu-satu. Okay, dia sedut air tu ke, dia pergi kawasan yang ada sampah, so terus dia boleh kumpul, boleh tangkap sampah tu dengan menggunakan bot. Okay, cuma tu kos dia mungkin lebih mahal lah sebab dia kena ada bot, kena ada pekerja, teknologi dia lebih tinggi berbanding perangkap sampah. Perangkap sampah ni kita cuma letak halangan, jadi sampah masuk dalam tu, jadi kita pergi kutip mungkin secara berkala lah. Mungkin sekali seminggu ke 2 kali seminggu macam tu. Okey, seterusnya rawatan sumber air sungai. Ni yang Sungai Kim Kim yang kita tengok dalam tajuk yang lepas tu. Okey, tahun 2019 baru je lagi ni. Okey, air sungai telah tercemar perlu dirawat dengan segera. Langkah ini boleh dilaksanakan dengan usaha kerjasama antara swasta, antara kerajaan dan swasta.
Okey, contoh macam dia merawat sumber air di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor tercemar. Okey, contohlah dia dah sungai tercemar. Kalau macam Sungai Kim Kim dia tercemar dengan bahan kimia. Jadi dia perlu neutralkan balik kimia tu. Kalau sungai tu menjadi terlalu berasid atau terlalu berkali, so dia kena neutralkan balik. So satu cara dia boleh buang bahan-bahan kimia tersebut, okay, dengan pengumpulan, atau dengan cara satu lagi dia akan masukkan satu bahan kimia lain, so untuk meneutralkan balik bahan kimia yang telah berada dalam sungai. Okey, kemudian kempen kesedaran alam sekitar. Okey, kempen ni lebih kepada untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Okey. Kempen ni dia berkesan kalau kita nak tengok kepada pencemaran sampah domestik. Okay, sampah domestik di rumah, yang biasanya penduduk di sekitar kawasan sungai tu saya suka buang sampah dalam sungai. So selain daripada penguatkuasaan undang-undang, jadi kena buat juga kempen kesedaran alam sekitar. Kenapa kita kena jaga sangat sungai dan juga alam sekitar tu daripada tercemar. Okay. Sampah domestik yang paling biasanya plastik lah, plastik botol apa-apa, sisa makanan, mudah-mudah kumpul-kumpul sampah dekat rumah, tak dalam tong sampah elok-elok dalam plastik sampah pun terus pergi buang ke sungai, habis kat kawasan sungai tercemar. Bukan hanya pencemaran kepada hidupan dalam sungai, tapi dia juga menyebabkan pencemaran bau yang sangat kuat. Okay. Mula-mula buat sikit lah, kita letak je kita rumah kita yang mula-mula, baling-baling, lepar-lepar sampah dalam sungai, buku-buku sampah, lepar. Lepas tu orang lain pun tengok, oh sini boleh buat sampah, orang lain pula mari tambur, lala sekali, bang rumah kita dekatkan sungai sekali, rumah kita lah bang paling bang busuk. Okay, so jangan mulakan yang macam buat sampah dalam sungai gitu tu. Okay, ada tong sampah, letak molek-molek, jauh sikit pun tak apa, saya buat sampah pun atas kereta semua. Okay, bubuh dalam plastik sampah, letak dalam kereta, pergi buat kat tong sampah, macam lagi sampah mari kutip pula. Okay, contoh kempen ialah Cintai Sungai Kita yang dibuat oleh JPS pada tahun 1993 dan masih lagi berterusan lah. Okay. Kalau berkaitan dengan sungai lah, Cintai Sungai Kita. Jadi ada banyak kempen-kempen yang dibuat dekat dengan sungai. So dia panggil komuniti yang terdekat. Okay, kita buat program di tepi sungai. Jadi so sama-sama buat gotong royong ke sebagainya lah. Okay, seterusnya pendidikan alam sekitar. Yang ni kalau berkait dengan sekolah lah. Okay, contohnya mata pelajaran geografi. Kita selitkan juga dalam mata pelajaran lain, tapi geografi dia lebih fokus kepada alam sekitar. Jadi dia memang bagi banyak sikit lah. Kalau dalam bahasa Melayu pun mungkin dia terapkan dalam 1-2 artikel. So 1-2 tajuk yang berkaitan. Sains pun ada juga sikit-sikit. Dalam agama pun ada, dia bagi penerapan. Okay, kalau untuk geografi memang kita ada satu tajuk khusus untuk membincangkan pendidikan alam sekitar. Okay, pendidikan terhadap alam sekitar boleh mengekalkan kehidupan yang berharmoni dan dapat bersama-sama melihara kualiti alam sekitar secara berterusan. Okey. Okey, itu saja untuk tajuk 9.5. Okey, ini seimbas kembali. Okey, tindakan air sungai. Tadi hakisan pengangkutan pemendapan, bentuk muka bumi, dekat hulu, tengah dan hilir. Okay, punca kemerosotan, usaha yang boleh dilaksanakan. Okay. So dah siap ni, boleh jawab cabaran minda. So nanti cabaran minda ni sila tunjuk kepada saya jawapan yang telah anda buat. Okay. Okay, itu saja untuk tajuk 9 dan seterusnya mulai kelas. Video seterusnya kita akan tengok tajuk yang 10 pula. Okay, itu saja. Ada apa persoalan boleh tanya dalam grup, dan pentingnya jangan lupa tulis nota
dan tengok video untuk penerangan lanjut. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.